Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Minda UKM, juga bersama dengan kami menerusi virtual ketika ini. Jadi saya dan juga Nabila berterima kasih kepada Tan Sri sudi bersama dengan kami. Selamat pulang ke Malaysia, Tan Sri. Ya, terima kasih Haris, Nabila. Ya, Tan Sri, kalau kita bercakap berkenaan dengan gaji, pendapatan, DOSA memang tak keluarkan lagi angka baru, tetapi dari segi TVET sebagai contoh, graduan TVET, TPM berkata bahawa gaji minimum perlu diberi adalah RM3,000 sebulan untuk graduan TVET kerana percaya bahawa mereka mampu untuk meningkatkan produktiviti pada industri dan juga dalam jangka panjang akan mengurangkan kos untuk menghasilkan produk ataupun perkhidmatan akhir sesuatu industri yang terbabit dalam TVET ini. Ini bermakna ada benefit untuk industri untuk tempoh long term. Namun meningkatkan gaji juga bermaksud majikan harus keluarkan lebih kos. Jadi apa yang perlu dinilai oleh industri untuk meningkatkan gaji terutamanya pekerja TVET tanpa membebankan lagi pemain industri? Pandangan Tan Sri. Terima kasih Haris dan Nabila. Kalau kita bercakap tentang gaji dan upah, pertama saya nak jelaskan sedikit carta yang ditunjuk itu adalah pendapatan, iaitu pengukuran yang lebih luas daripada gaji dan upah. Ya. Kalau gaji dan upah, kalau kita melihat kepada yang data terkini yang saya ada lah, TVET ini umpamanya kalau kita letak dalam keadaan separa mahir, ya, purata ataupun pendapatan menengah mereka adalah 1,781. Ini sangat rendah sebenarnya. Jadi ini yang menjadi persoalan kepada kita di Malaysia. Saya merasakan bahawa is a country, negara harus menentukan hala tuju dalam konteks harga, ya. Gaji dan upah adalah harga kepada tenaga manusia. Jadi berarti kalau gaji dan upah tidak meningkat pada kadar yang sekurang-kurangnya sama dengan perubahan harga barangan dan perkhidmatan, maka timbullah isu kos sara hidup. Jadi kita ni macam berputar-putar, ya. Kita nak selesaikan masalah kos sara hidup, tetapi isu gaji dan upah kita seolah-olah macam let it go as it is. Jadi bagi saya penting untuk kita memastikan gaji dan upah ataupun dalam konteks yang lebih luas pendapatan juga dapat catch up dengan kos sara hidup mereka. Baik Prof, kalau kita lihat dari perancangan pembangunan Malaysia Madani, antaranya menuntut perancangan dan gerak kerja pembangunan ekonomi yang baharu dan berbeza. Jadi bagaimana kita nak pastikan usaha kepada peningkatan gaji ini bukan saja untuk tingkatkan keselesaan dan kualiti hidup rakyat, tetapi bagaimana nak memberi upah kunci jalan keluar terutama mereka yang berdepan kos sara hidup yang menjadi antara isu utama ketika ini. Sebab itu saya baru-baru ini menulis tentang Malaysia Madani ini. Kalau kita lihat di dalam laman rasmi pejabat Perdana Menteri, ada banyak maklumat tentang Malaysia Madani. Satu yang sangat ketara dinyatakan tentang kesediaan untuk berubah, berhadapan dengan suasana ekonomi yang telah berubah dan juga semakin tidak menentu. Dan penting kita ingat Malaysia Madani ini dua teras yang utama yang saya juga sebut, iaitu kesejahteraan dan ihsan ini. Penting bahawa kemajuan ekonomi itu dapat dirasai oleh setiap individu, ya. Kita tak mahu hanya pelaporan angka macam tadi hari lapor angka-angka itu. Saya rasa banyak di luar sana kata okey, angka nampak hebat, pelaburan asing meningkat, gairah nampak bunyinya, tetapi di bawah sana tidak merasai pembangunan ekonomi. Jadi penting bagi saya cara kita merancang, membangunkan ekonomi mesti berubah. Mesti berubah. Kalau kita kekal dengan cara yang sama sebelum ini, saya begitu sangsi bahawa apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu akan terhasil. Jadi kaedah itu kena berubah. Jadi penting sebagai contohlah, ya. Kalau kita bercakap tentang pendapatan ataupun gaji dan upah, kalau biasanya, kalau tadi pun Haris laporkan itu angka-angka yang bersifat makro. Bagi saya lah, kalau kita nak menyelesaikan masalah keselesaan kehidupan, ya, mungkin bukan isu kemiskinan, mungkin isu miskin tegar, keselesaan kehidupan, iaitu kita dapat pendapatan yang membolehkan kita hidup dengan selesa, bukan mewah. Selesa ini maksudnya makan minum, pengangkutan
dan sebagai manusia kita juga ada keperluan riadah, keperluan nak balik kampung dan sebagainya. Jadi berarti kehidupan yang selesa itu mesti dijadi sasaran. Kalau kita meletakkan gaji minimum, kita bercakap tentang garis kemiskinan, dia jauh ke bawah itu. Saya bagi contoh dalam tahun 2019 bila mana KWSP dan Universiti Malaya membuat laporan belanjawanku pada tahun itu 2019 untuk sebuah keluarga isi rumah, suami isteri dan 2 orang anak, tinggal dengan selesa di Lembah Kelang, dia memerlukan pendapatan 6,620. Ya. Jadi kalau kita bercakap tentang B40, kita bercakap tentang kemiskinan, jauh RM2,208. Jadi berarti sasaran di peringkat pembangunan, perancangan pembangunan perlu diperjelaskan kepada semua. Kalau saya berada di Alustar contohnya, berapa agaknya perlu untuk saya hidup dengan selesa? Kalau saya berada di Pekan Pahang, berapa umpamanya? Jadi itu satu dimensi yang perlu diubah dan perlu juga di-educate lah rakyat untuk melihat lokasi mereka. Itu sangat penting bagi saya dalam kita nak menilai sejauh mana keberkesanan polisi-polisi awam yang kita laksanakan. Tan Sri menyebut berkenaan dengan polisi awam, selalu kita bercakap soal beyond GDP. Ya, bukan sekadar angka, kerana makcik yang mungkin yang berniaga jual nasi lemak itu tidak memaknai ataupun tidak dapat merasai angka GDP yang baik itu sekiranya polisi yang baik dan juga aspirasi dan juga pelaksanaan itu tidak menepati denyut nadi rakyat itu. Mungkin Tan Sri ada pandangan dari segi ukuran pendapatan isi rumah yang mungkin perlu ada dan bagaimana kita boleh mengenal pasti terutamanya dari segi situasi dan juga kategori kumpulan pendapatan isi rumah lebih jelas di samping mengelakkan ketirisan, terutamanya kalau kita cakap soal data itu satu perkara, tetapi sudah tentu dari segi pembangunan itu untuk memastikan ianya tepat dirasai denyut nadi rakyat itu. Pandangan Tan Sri. Untuk tujuan perbandingan antara negara, kalau kita nak banding Malaysia dengan negara-negara jiran, dengan negara-negara di peringkat global, pastinya ukuran-ukuran yang lazim macam Harid sebut tadi, GDP, KDNK, pendapatan per kapita, jumlah pelaburan yang masuk dalam negara dan sebagainya itu adalah penting. Tapi kita harus ingat angka-angka ini berguna untuk secara makro untuk negara. Tetapi seperti Harid sebut, dia mungkin tidak memberi kesan kepada individu di bawah. Sebagai contoh kata makcik tadi jual nasi lemak tadi. Kalau ekspor meningkat, apa pula sangkut dengan makcik itu? Kalau ekspor meningkat, dia masuk dalam GDP. Kalau pelaburan meningkat, masuk dalam GDP. Tetapi kalau pelaburan itu pergi ke ekspor, jadi GDP nampak hebat. Tetapi persoalannya rakyat di bawah, individu di bawah, dia tidak merasai. Ini saya mendengar beberapa kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut tentang adakah manfaat pembangunan itu dirasai. Jadi kalau itu yang menjadi penekanan dan sasaran kita, maka kita perlu menukar ataupun memperkenalkan ukuran-ukuran baharu yang lebih mempunyai makna dalam kehidupan. Berhati-hati, saya ahli ekonomi. Banyak ukuran ekonomi yang kadang-kadang minta maaf tidak memberi makna dalam kehidupan. Jadi berarti saya amat menganjurkan kerajaan untuk memperkenalkan ukuran yang dipanggil pendapatan yang selesa. Living wage dalam bahasa Inggeris. Berarti kalau saya berada di mana-mana lokasi, kita mungkin boleh bermula dengan daerah, wilayah, tetapi dia tidak boleh satu Malaysia. Macam kita tengok tadi, pendapatan penengah Malaysia 5,000 lebih. Tetapi bila kita pergi ke 9 negeri tadi, mereka jauh ke bawah. Itu tak boleh pakai. Jadi berarti kita kena perkenalkan ukuran ini. Jadi Jabatan Perangkaan dan juga Kementerian Ekonomi harus mewar-warkan ini supaya rakyat faham. Sebab kalau kita laporkan pendapatan per kapita meningkat, pendapatan menengah meningkat, dia kata, I don't feel it. Jadi berarti living wage kalau boleh diperkenalkan, contohnya katalah di daerah Krian ataupun di kawasan-kawasan tertentulah. Semua daerah-daerah mempunyai ukuran mereka sendiri. Jadi ini adalah economic of the future, Haris. Sebenarnya kaedah-kaedah pembangunan ekonomi yang baru, pelaporan, pengukuran, dia lebih bersifat mikro.
saya percaya yang berhormat Rafizi, orang yang minat dengan data, he is good in data analytic, pastinya memahami bahawa the more micro kita boleh pergi maklumat ini, the better it is. Jadi berarti kalau kita pergi, kita ambil contoh, katalah kita pergi ke Pekan Pahang. Saya nak cakap contohlah sebagai contoh, atau mana-mana daerah lah, di Mersing katakan. Kita sepatutnya orang di Mersing tahu apakah pendapatan yang dianggap selesa. Jadi matlamat kerajaan apa? Matlamat kerajaan untuk membolehkan pendapatan isi rumah atau rakyat mencapai tahap keselesaan. Selebih pada selesa itu mewah. Itu khusus masing-masing lah. Tetapi kalau kita mensasarkan kemiskinan saja, kalau bayangkan kalau hari ini ukuran kemiskinan 2,208, ini yang 2019. Katakanlah pendapatan saya meningkat kepada 2,300. Oh, dari segi takrifan ekonomi, awak tidak lagi miskin. Tapi adakah dia merasai manfaat meningkat pendapatan RM100 itu? Jadi berarti kita kena mengubah sasaran kita. Dan malah saya, kalau ada masa nanti mungkin saya terangkan, B40, M40, T40 ini pun sebenarnya kita di Malaysia telah mula salah gunakan angka-angka ini. B40, M40, T20 ini di seluruh dunia, negara paling miskin, negara paling kaya, dia tetap akan ada. Itu hanya pecahan relatif, tidak membawa makna dalam kehidupan. Kalau contohnya garisan B40, 4,850. Katalah dia dapat pendapatan RM5,000. Oh, maka dia pun keluar daripada B40, tidak mendapat apa-apa bantuan dan sebagainya. Tetapi kalau dia tinggal di Lembah Kelang ataupun di Kuala Lumpur, nak selesa kena RM6,620. Jadi berhati-hati dengan angka-angka ekonomi yang ada gunanya dalam keadaan tertentu, tetapi untuk tujuan, saya ingat dalam konteks Malaysia Madani, saya menterjemahkan hasrat yang berhormat Perdana Menteri ialah supaya rakyat secara keseluruhan merasai manfaat pembangunan. Itu yang saya tekankan, isu pendapatan selesa ini harus diperkenalkan di semua daerah. Baik Prof, seharusnya jangan kita pandang sebelah mata saja untuk upah ataupun gaji untuk sektor TVET ni, dan kerana mereka merupakan asas pembentukan negara maju dan juga sentiasa menjadikan Malaysia sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, merupakan pengarah Minda UKM.